Berita RTM dan TikTok Berita RTM. Baiklah, seterusnya dalam Selamat Pagi Malaysia masih lagi saya nak kongsikan kepada anda semua berkaitan dengan persediaan kita untuk menghadapi monsun Timur Laut yang telah pun berlaku sekarang. Untuk kali ini saya sangat berbesar hati bersama dengan penolong Pesuruhjaya Bomba Muhammad Syauqi Hamzah, iaitu Ketua Cawangan Pusat Pengurusan Operasi Bahagian Operasi Kebombaan dan Penyelamat Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, dalam kita membicarakan berkenaan dengan operasi Pasukan Gerak Cepat MTL. Selamat datang, Selamat Pagi Malaysia, Tuan. Baiklah, pasukan gerak cepat MTL ini, bagaimanakah ianya beroperasi dalam situasi jangkaan kita menghadapi monsun Timur Laut yang telah pun berlaku pada awal November pada kali ini? Okey, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi. Jadi kita sedia maklum bila berlakunya MTL, jadi dia melibatkan kawasan sebelah pantai timur lah, khususnya di sebelah Kelantan, Terengganu dan juga Pahang. Akan terjadinya bencana banjir. Jadi kalau kita tengok dari segi banjir kilat tu mungkin di kawasan setempat, tapi bila monsun ni dia melibatkan banjir dan kawasan yang luas. Jadi dari segi persediaan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, kita ada balai-balai di negeri yang terlibat secara langsung untuk nak hadirkan diri ke kawasan-kawasan banjir. Tapi dalam pada yang sama, kita menubuhkan lagi pasukan dikenali sebagai pasukan gerak cepat, seperti Tuan cakap tadilah. Jadi setiap negeri diarahkan menubuhkan pasukan gerak cepat. Ada negeri cuma ada satu pasukan dan ada negeri yang ada dua pasukan. Jadi pasukan gerak cepat ini kita ditempatkan di kawasan-kawasan yang kita kena pasti di balai yang agak tinggi. Maknanya mungkin terlepas dari kawasan banjir tersebutlah. Sekarang ni dekat Malaysia ada 22 pasukan. Dan setiap pasukan diketuai oleh komander, iaitu pegawai kanan, dan dibantu oleh 4 orang anggota. Ada 3 pasukan dan kita bahagikan mereka kepada 3 shift. Jadi kenapa kita wujudkan lagi pasukan gerak cepat? Sebab satunya kita nak memendekkan masa untuk kita hadir ke tempat kejadian, dan kita juga nak supaya di musim MTL ni segala persediaan untuk nak menyelamat masa-masa banjir digerak dengan cepat dan pantaslah. Jadi kami difahamkan zon yang terlibat adalah utara, selatan, timur dan juga Borneo. Secara keseluruhannya, mungkin boleh beri gambaran berapa ramai anggota yang terlibat dan juga dari segi persediaan aset dan juga kelengkapan bagaimana untuk pasukan gerak cepat ini, Tuan? Okey, sebenarnya yang di zon tu kita ada lagi satu pasukan. Dekat zon kita ada, kita panggil Regional Forward Base. Maksudnya berbeza dengan gerak cepat. Pasukan gerak cepat kita tubuhkan di negeri-negeri yang seperti yang Tuan cakap tadi itu, dekat zon tu itu adalah pasukan kita panggil sebagai pengkalan hadapan wilayah, di mana kita bahagi kepada 3 zon. Zon Pantai Timur, dia melibatkan negeri Pahang, negeri Terengganu dan juga Kelantan. Itu di zon Pantai Timur. Itu kita tempatkan dia sekarang ni di Akademi Bomba dan Penyelamat Wakah Tapai. Kita memerlukan satu tempat yang besar sebab kita memerlukan tempat untuk nak kita kumpulkan segala aset dan logistik sebelum kita hantar ke negeri-negeri yang berada di zon Pantai Timur tadi. Dan zon kedua adalah zon utara. Zon utara iaitu Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan juga Perak. Ini kita pusatkan di Bertam, di Pengkalan Udara Bomba dekat Bertam. Dan zon ketiga adalah zon selatan, di mana Johor, Melaka, Negeri Sembilan. Kita tempatkan di Balai Bomba Air Hitam di Johor. Jadi dari segi kelengkapan sudah semestinya bila kita dia melibatkan diri dengan operasi banjir. Jadi sudah semestinya lori 3 tan ataupun lori 5 tan. Begitu juga dengan bot penyelamat 4x4 untuk nak menarik bot dan sebagainya.
dan genset dan sebagainya. Bagaimana pula dengan kerjasama dengan kementerian dan juga jabatan lain dalam menghadapi situasi ini, Tuan? Ya, kalau kita tengok dari segi kerjasama sekarang ni, kita tengok di dalam MKN 20 sendiri pun dah wujud hubungan di antara agensi penyelamat. Tapi begitu juga dengan agensi contohnya lah, kita mendapatkan info-info yang terkini berkaitan dengan banjir, contoh macam JPS, Jabatan Parit dan Saliran, Map Malaysia berkaitan dengan cuaca dan sebagainya, dan juga Jabatan Mineral dan Geosains, di mana untuk kita kena pasti kawasan-kawasan ceruk yang kritikal. Sebab bila berlakunya hujan lebat, dia bukan sahaja melibatkan kawasan banjir. Dia mungkin juga melibatkan kawasan-kawasan ceruk, tanah runtuh, kepala air dan sebagainya. Itulah satu hubungan yang baik antara agensi-agensi lain lah. Dan satu ketika apabila kita berhadapan dengan banjir yang cukup besar, banyak pihak lain juga terlibat, polis, angkatan tentera dan sebagainya. Mungkin Tuan boleh beri sedikit kefahaman kepada penonton Selamat Pagi Malaysia berkenaan dengan bidang kuasa setiap agensi-agensi ini. Mungkin ada orang tiba-tiba marah polis ni tak buat kerja ni, padahal bukan kerja polis kan? Itu situasi yang sentiasa berlaku. Dalam bencana kita bahagi kepada kita 3 kategori utama lah. Di peringkat daerah, dia dipengusikan oleh pegawai daerah, dan kita juga peringkat kedua iaitu jawatan kuasa bencana daerah, bencana negeri, mungkin dipengusikan oleh pejabat SUK, dan juga ketiganya jawatan kuasa bencana peringkat pusat lah. Mungkin ini ada diketuai oleh oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri lah. Jadi untuk dari segi koordinasi di antara pelbagai agensi tadi, kita kena patuh kepada arahan yang seperti saya cakap tadi, arahan MKN 20 yang dikeluarkan oleh Majlis Keselamatan Negara. Jadi dalam MKN 20 kita dah ada dah dia punya atur gerak pasukan dan sebagainya. Contoh, kalau dalam menangani sesuatu bencana, maknanya komander dia adalah pasukan PDRM, dan bomba pula sebagai timbalan komander. Okey, contoh kalau peringkat daerah, kalau banjir yang melibatkan satu daerah, jadi ini di bawah bidang kuasa jawatan kuasa bencana peringkat daerah, di mana pengurusinya adalah pegawai daerah, dan komander operasinya adalah ketua polis daerah tersebut, dan ketua balai bomba daerah merupakan timbalan komander bagi sesuatu tempat kejadian tersebut, dan dibantu oleh agensi-agensi penyelamat lain. Dia ada agensi-agensi bantuan dan sebagainya, yang bagi kerjasama yang cukup erat lah. Jadi fahaman itu perlu juga kita faham supaya nanti dalam situasi yang tertekan, mungkin orang menyalahkan pihak tertentu, pihak ini, pihak itu dan sebagainya. Kita tidak mahu perkara itu berlaku, kerana pencerahan ini kita berikan kepada anda. Kalau ikutkan berita-berita yang dikeluarkan, banyak, hampir ribuan lokasi ataupun kawasan-kawasan panas yang menjadi jangkaan untuk berlakunya banjir pada tahun ini. Dari segi kesiapsiagaan dan juga lokasi-lokasi panas yang paling mungkin berada di tahap teratas bagi pihak bomba di mana? Maknanya sekarang ni kita tengok setiap negeri ada dia punya kawasan kita panggil hotspot lah. Hotspot. Ini data ni kita ambil daripada JPS. Mana data kita di peringkat negeri juga, bomba negeri juga ada hubungan yang baik dengan pihak JPS di negeri. Jadi kita dapatkan data daripada dia orang. Jadi daripada data tersebutlah kita boleh buat persediaan awal dan sebagainya, sama ada mungkin kita boleh buat rondaan di peringkat awal dan sebagainya. Jadi bagi seluruh negara sekarang ni, kalau ikut data yang dikeluarkan oleh pihak JPS, terdapat sebanyak 5,648 kawasan hotspot yang dikenal pasti sebagai kawasan yang banjir pada masa sekarang ni. Jadi itulah tempat-tempat yang menjadi tumpuan utama bagi pihak kita lah, dari segi kesiapsiagaan dalam penyelamatan mangsa nanti. Dan
Ramalan monsun timur laut pada kali ini mungkin sedikit berbeza dengan tahun lepas apabila Met Malaysia menjangkakan ada juga akan berlaku fenomena El Nino, cuaca panas ekstrim yang mana jangkaannya akan berlaku di negeri seperti negeri Sabah. Apa pula persediaan pihak bomba untuk menghadapi kedua-dua situasi ini, banjir dan juga panas yang ekstrim ini? Panas yang ekstrim boleh membawa kebakaran, tuan. Kita tengok sekarang ni, alhamdulillah, dalam musim timur laut, dari segi perangkaan yang kita terima sekarang ni, kita tengok daripada bulan September sampai bulan November. Jadi alhamdulillah kita tengok statistik kebakaran, terutamanya El Nino ni, dia banyak berlaku kebakaran terbuka lah kalau dahulunya. Jadi dia berlaku banyak pengurangan. Dan sudah sepastinya bila musim lembap sekarang ni, jadi berbanding dengan musim kering yang melampau, maknanya kawasan-kawasan kebakaran yang agresif, seperti contoh macam kebakaran tanah gambut, kawasan hutan yang besar, belukar yang besar dah semakin kurang. Cuma sekarang ni kita berhadapan dengan kebakaran belukar, kebakaran semak, kebakaran pusat pelupasan samparan dan sebagainya. Jadi ini tidak memerlukan aset yang banyaklah, yang tidak memerlukan anggota yang ramai. Jadi sekarang ni alhamdulillah cabaran kepada pihak kita itu dah kira agak kurang sikit. Jadi kalau kita ikutkan fenomena yang telah pun berlaku dan juga situasi yang pernah kita hadapi, kita pernah menghadapi cuaca ekstrim panas dan juga banjir yang cukup besar. Apakah cabaran yang dihadapi oleh pihak bomba dan bagaimanakah pihak bomba mengambil pendekatan dan juga pengalaman itu untuk dibaik pulih untuk jangkaan berlakunya fenomena ini kembali pada masa hadapan? Kalau kita tengok dari segi dalam kecemasan, kita berpandukan kepada dia panggil emergency management circle. Maknanya dia ada 4 peringkat dalam itu. Dia ada peringkat mitigasi, dan keduanya peringkat persediaan, dan peringkat respon, dan keempatnya recovery. Maknanya recovery ini selepas kejadian. Jadi kalau kita tumpu kepada mitigasi dengan preparedness dari persediaan awal kita tadi itu, sebab kita tahu dah monsun dekat Malaysia ni selepas barat daya banyak berlaku El Nino dan sebagainya. Selepas tu dia beralih kepada fasa peralihan monsun dalam 3 bulan, dan selepas itu dia pergi kepada monsun timur laut yang kita hadapi sekarang lah. Jadi dari segi postmortem dan sebagainya, kita buat postmortem, kita buat review pengalaman yang lepas-lepas, itu yang menyebabkan kita buat satu susun atau gerak. Seperti kita kalau monsun timur laut, kita adanya penggalan hadapan, kita ada pasukan gerak cepat dan sebagainya. Dan kita juga melibatkan semua aset. Aset-aset kita pastikan berada dalam kesiapsiagaan. Semua aset termasuk kita punya aircraft dan sebagainya. Untuk penghantaran bekalan makanan, mungkin ada pemindahan untuk bawa pesakit dan sebagainya. Cukup padat itu dia sedikit perkongsian berkenaan dengan kesiapsiagaan pihak bomba untuk menghadapi situasi monsun timur laut yang dijangkakan banjir dan juga musim panas yang akan berlaku. Terima kasih banyak-banyak kepada penolong Pesuruhjaya Bomba Muhammad Syauqi Hamzah, iaitu Ketua Cawangan Pusat Pengurusan Operasi Bahagian Operasi Kebombaan dan Penyelamat Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, kerana sudi bersama dengan kita dalam Selamat Pagi Malaysia pada hari ini berkenaan dengan kesiapsiagaan Jabatan Bomba. Dan kita akan terus sahaja ke Sarawak, cerita pagi di negeri Sarawak bersama rakan pelapor saya Abang Iskandar. Ini adalah berkaitan dengan program penanaman sayur. Apa kata sudah Abang Iskandar sudah pun bersedia, saya serahkan kepada anda. Abang Iskandar, silakan. Baik, terima